Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Apa kabar semuanya? Kita bersyukur boleh bertemu kembali dan masih dalam suasana Imlek, dan pemilu pun sedang masih menghitung suara. Kita berdoa ya, semoga semuanya berjalan dengan baik. Dan kita akan menyanyikan sebuah lagu. Semoga semuanya semakin mendalam di dalam mengikut Tuhan dan menghayati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa semakin menguatkan kita di dalam mengikuti Dia. Mari kita sebelum bernyanyi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang sangat luar biasa, yang sangat mengasihi kami, dan yang telah memberikan anugerah yang begitu besar, karena Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Kami bersyukur kalau pada sore hari ini kami boleh berkumpul lagi, walau secara online. Kiranya Tuhan yang memberkati pertemuan ini, firman Tuhan yang akan kami renungkan nanti, dan juga puji-pujian kami. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami, karena di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu yang kusembah hanya Yesus.
berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. 姐妹们还没听到之前，我们做一个祷告。 Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih telah menjadikan kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur boleh mengenal Tuhan dan boleh memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menyertai dan menolong kami, karena firman-Mu akan mempertanyakan iman kami juga melalui sebuah kasus penyembuhan dari seorang anak. Bapa Surgawi, berkati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan bersama-sama membaca dari Markus pasal 9 ayat 14 sampai dengan ayat 29. 今天我们的经文是起自马可福音第9章第14节到29节，比较长。我们来注意我们的圣经。 Sekali lagi, Markus pasal 9 ayat 14 sampai dengan ayat 29. 就是马可福音第9章14节到29节。 Baik, saya akan membacakan ayat 14. Ya, kita akan membaca bergantian ya. 14 saya baca bahasa Indonesia, 15 dalam bahasa Mandarin, bergantian seterusnya sampai ayat 29. 我们用请音的方式，先双数的用印尼文来念，单数的用中文来念。 Ayat 14. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. 众人一见耶稣，就很稀奇，就跑去问他安。 Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? 众人中间有一个人回答说：“夫子，我带了我的儿子到你这里来，他被哑巴鬼附着。 Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. ”耶稣说：“哎，不幸的时代呀！我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。” Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. 耶稣问他父亲说：“他得这病多少日子呢？”回答说：“从小的时候。” Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. 耶稣对他说：“你若能信，在信的人凡事都能。” Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." 耶稣看见众人都跑上来，就指着那污鬼说：“你这聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去。” Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." 但耶稣拉着他的手，扶他起来，他就站了起来。 Ketika Yesus sudah di rumah,
dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? 耶稣说：“非用祷告，这一类的鬼总不能出来。 Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. ”我们读经到此， Ibu-ibu, pembacaan dan bagian dari ini sangat menarik sekali. 姐妹们，今天我们读的经文是非常有趣的。 Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, 当我们读之前的经文的时候， para murid itu mempunyai pengalaman karena diberi kuasa untuk melayani dan mengusir roh-roh jahat. 门徒们得到了从神的能力，能够赶鬼，也能够侍奉其他的。 Dan di bagian ini ada sebuah kasus lagi, yaitu ada seorang anak yang kerasukan. 但是在这一段的经文，我们看到有一个小孩子也是被鬼附了， Dan murid-murid tidak sanggup atau tidak dapat mengusir roh jahat itu. 而且门徒们不能把这鬼从这孩子身上赶出去， Sehingga hal itu mungkin mengakibatkan banyak orang menjadi agak berdebat dengan para murid. Kenapa kalian tidak dapat? 所以有些人就像问门徒，有一些的辩论说：为什么你们做不到？ Di mana guru kalian? 你们的夫子在哪里呢？ Nah, pada waktu itulah Tuhan Yesus datang. 就在那个时刻，耶稣到来了。 Ya, kita tahu ya, sebelumnya juga Tuhan Yesus baru turun dari sebuah gunung bersama dengan 3 murid saja. 我们晓得，这之前耶稣与他3个心爱的门徒刚刚从山上下来， Ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. 有彼得、约翰、雅各。 Dan kita tahu Petrus, Yakobus, dan Yohanes diizinkan oleh Tuhan untuk melihat sebuah peristiwa yang luar biasa sekali. 这3个主所爱的门徒有幸的可以看到在山上特别的事件。 Mereka diizinkan oleh Tuhan untuk melihat bentuk asli daripada Tuhan Yesus yang adalah Allah itu sendiri. 这神的耶稣的3个门徒有幸的可以看见耶稣真正的样子。 Karena Tuhan Yesus mengubah dirinya kepada pribadi yang sebenarnya. 在山上，主耶稣把他真实的像，把它转变过来，变相了。 Ya. Bajunya yang putih itu menjadi sangat putih, putih yang tidak ada di dalam dunia ini. 就是他穿的白色的袍子，已经变得世界上不曾有过这样洁白的白色。 Karena itu adalah putih kemuliaan, putih kemilauan. 这就是荣耀的白色。 Ya, jadi merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa buat Petrus, Yakobus, dan Yohanes boleh menyaksikan itu. 对于这3位门徒来说，这是非常有幸的，他们可以看见这一刻。 Tetapi mereka dilarang untuk menceritakan hal itu. 但是耶稣教导他们，不可以把这件事向外扬。 Jadi ketika mereka kembali kepada murid-murid yang lain, 所以当他们下山与其他的门徒合一的时候， mereka hanya diam saja, 3 murid itu. 这3位门徒只是静默，没有提起。 Dan banyak orang langsung datang berlari mengerumuni Tuhan Yesus. 所以那一群人就马上看到耶稣，就来到耶稣面前。 Dan kemudian ada seorang bapak yang mempunyai seorang anak yang kerasukan itu. 所以有一个先生，因为他的孩子被鬼附了，他就来靠近耶稣。 Dan menurut catatan di sini, anak ini sudah dari sejak kecil mengalami hal ini. 从圣经里面的记载，我们晓得这孩子从孩童就已经被鬼附了。 Ya, dan berdasarkan catatan di sini, itu adalah kerasukan roh. 这里他的病痛其实是被这个污鬼所附， Sehingga anak ini tidak bisa bicara. 所以这孩子不能说话。 Dan kemudian anak ini seringkali mengalami seolah-olah ditarik oleh roh jahat itu ke dalam api atau ke dalam air untuk dimatikan. 这小孩子，这孩童常常被污鬼
扔进火里、水里，好像要把它弄死一样。 Dan murid Tuhan Yesus tidak sanggup mengusir roh itu. 而且主的其他的门徒不能把这个污鬼赶出去。 Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah tahu persoalan itu, justru Tuhan Yesus mengatakan, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya." 所以主耶稣碰到他们的时候，就说这不幸的世代， Ya, ada di ayat 19 ya. 就是在19节我们刚念的。 Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? 我在你们这里要到几时呢？ Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? 我到底对你们要忍耐到几时？ Jadi dengan kata lain, orang banyak itu mungkin sudah sering melihat mujizat Tuhan. 换句话来说，这些众人们已经常常看到耶稣所行的神迹奇事， Mereka sudah sering melihat kuasa Tuhan. 他们常常看见了、目睹了主耶稣的权柄能力。 Dan ketika para murid tidak bisa menyembuhkan, mereka menjadi sepertinya tidak percaya akan kuasa Tuhan Yesus. 所以当门徒们做不到这些神迹的时候，他们就怀疑了主的能力。 Murid tidak bisa, guru juga kena dibilangin nggak bisa. 所以门徒们行不到的，老师、夫子也被责怪。 Nah, disinilah Tuhan Yesus sedikit menegur orang banyak itu. 所以就在这样的情况下，主耶稣责备周遭的人： Hai kamu angkatan yang tidak percaya. 你们这不幸的世代。 Ya, kemudian kita tahu Tuhan Yesus kemudian menyembuhkan anak itu. 接下来的，我们晓得主耶稣医治了这小孩子， Dan begitu mudah sekali disembuhkan. 这么容易就把小孩子医治了。 Dan ketika Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu, 当主耶稣斥责这污鬼的时候， Tuhan Yesus memperingatkan roh jahat itu supaya setelah keluar tidak boleh kembali lagi. 主耶稣吩咐污鬼，就是你从这个孩童里出去以后，永远不可以再进去了， Ya, jangan memasukinya lagi. 再不要进去。 Ya, itu merupakan sebuah kalimat yang Tuhan Yesus tambahkan. Bukan saja Tuhan Yesus memerintahkan supaya roh jahat itu keluar, 这里我们可以看到，主耶稣不单单是吩咐污鬼出去， tapi juga memerintahkan roh jahat itu jangan memasukinya lagi. 而且再加上这个鬼，你不要再进到小孩子身上了。 Dan roh jahat itu tidak bisa melawan. 这污鬼不能够反抗， Tidak bisa tawar-menawar dengan Tuhan Yesus, 也不能讨价还价， hanya pergi karena diusir. 只能因为被赶，他就出去了。 Ibu-ibu, kita percaya bahwa Tuhan Yesus punya kuasa. Saya percaya, kita semua percaya. 姐妹们，我相信我们每个人都相信主耶稣有权柄、有能力。 Tetapi persoalannya, perhatikan ayah dari anak ini. 问题是我们注意这孩子的父亲， Ayah anak ini mungkin juga pernah udah melihat kuasa Tuhan. 这孩子的父亲可能也曾经目睹过主耶稣的神迹奇事， Tetapi ketika dia melihat anaknya mengalami sesuatu peristiwa, dia menjadi ragu. 当他看到他孩子经历的这一个事情，他心里有一些怀疑了。 Ibu-ibu, ketika di dalam kehidupan kita itu lancar-lancar saja, 姐妹们，当我们生活在非常顺利的时候， dan kalau kita ditanya apakah percaya Tuhan Yesus berkuasa, 当有人问到我们，你相信主耶稣有权柄吗？ apakah Tuhan Yesus maha kuasa? 主耶稣是至圣的、有权柄的吗？ Saya yakin kita akan menjawab ya. 我相信我们每个人回答是。 Tetapi persoalannya adalah ketika kita mengalami masalah, 问题是，当我们碰到问题的时候， mengalami situasi yang berat, 碰到一个很难面对的这些问题， persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh kekuatan manusia. 就是人的能力不能够把它解决的。 Apakah kita percaya Yesus mampu menyelesaikannya buat kita? 我们还相信主耶稣能为我们解决这件事吗？ Mengalami masalah dan situasi yang berat itu beda dengan ketika semua baik-baik dan lancar-lancar saja.
当我们面对很大的困难、很大的纠结，与我们在凡事顺利当中是完全不相同的状况。 Dan itu berarti iman kita itu harus diuji. 那个时候，我们的信心就被考验了。 Apakah kita siap iman kita untuk diuji? 我们预备好我们的信心被考验吗？ Ketika semuanya baik-baik dan lancar-lancar, sangat mudah sekali untuk percaya. 当凡事顺利的时候，很容易的就说我信。 Tapi ketika kita mengalami persoalan yang berat, 但是当我们碰到很棘手的事的时候， situasi menjadi beda. 情况就不一样了。 Bisa jadi kita menjadi tidak percaya juga seperti ayah dari anak itu. 也可能我们就像这孩子的父亲，内心里面有怀疑了，不信了。 Sehingga di sini kita perlu bertanya, apakah saya tetap percaya jika mengalami persoalan yang berat? 所以我们要自问：当我面对棘手的问题的时候，我还是能信吗？我还有着信心吗？ Kita tidak perlu malu untuk berkata, saya tidak percaya. 我们不必害羞说我做不到，我信，我不信，不大信， Saya lemah. 我软弱了。 Perhatikan ayah anak ini. 我们可以注意这孩子的父亲， Karena dia juga berkata kepada Tuhan Yesus, jika engkau dapat di ayat 22 ya, ada di ayat 22. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. 所以孩子的父亲说：“假如可以的话，能够的话22. Ya. Kemudian ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. 所以孩子的父亲问：“请你帮助我，怜悯我，因为我的信心不够。”但是耶稣回答说：“你若能信，在信的人凡事都能。” Jadi di dalam kalimat ini Tuhan Yesus menegur ayah dari anak itu. 在这些经文里，主耶稣责备了孩子的父亲。 Setelah ditegur, ada di ayat 24, 当主耶稣责备这孩子的父亲的时候，这先生就这样回答。 segera ayah anak itu berteriak di ayat 24, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Perhatikan di sini. 所以我们特别注意24节的孩子的父亲喊着说：“我信，但我信不足。” Jadi sebenarnya ayah anak ini percaya atau tidak percaya? 实在来说，这孩子的父亲是相信还是不相信呢？ Artinya ayah anak ini setelah ditegur oleh Tuhan Yesus disadarkan bahwa Tuhan punya kuasa. 所以在这里我们可以看到，当主耶稣责备孩子的父亲的时候，他就晓得，他才明白主耶稣是有权柄的， Tuhan sanggup maha kuasa. 神是超能的，是能够做到一切的。 Yang menjadi masalah adalah dirinya yang tidak percaya. 问题是他本身的信心不足， Sehingga dia berteriak, tolonglah aku yang tidak percaya ini. 所以他就喊着向主喊着说：“求你帮助我这信心不足的人。” Tetapi aku percaya kepada kuasa-Mu. 但是我确实相信主你的权柄能力， Tolonglah aku yang tidak percaya ini. 求你帮助我这小信的人。 Jadi ibu-ibu, jika di dalam situasi kehidupan kita ada mengalami seperti ini, 所以姐妹们，当我们在生活当中、过程当中碰到了这样的事件的时候， tidak perlu ragu untuk mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa kita pun kadang-kadang seperti ayah anak ini. 所以我们不必怀疑的、害怕的可以承认，像这孩子的父亲这样说。 Ya, akui saja bahwa ternyata setelah menjadi orang Kristen sekian lama masih ada keraguan itu. 可以这样的承认，我已经跟随主这么久了，这些怀疑在我心里还是存在的。 Daripada kita bertingkah memperlihatkan seolah-olah kita hebat imannya. 好过我们向人展现我们其实内心里面的信心是满满的。 Karena kemungkinan ketika kita tidak mengalami situasi kita tidak ada masalah apa-apa, semua baik-baik dan lancar-lancar, mungkin kita menganggap iman kita kuat.
所以当我们在凡事顺利的时候，我们会觉得我的信心是充分的、满分的， Iya, karena belum diuji. 因为还没得到考验。 Atau seringkali juga kita menganggap orang yang mengalami masalah di dalam kehidupannya, orang Kristen ya, dianggap kurang beriman. 或者我们有这样的想法，基督徒碰到试炼、考验的时候，是因为他的信心不足。 Jadi kita menganggap kita yang tidak pernah ada masalah, kita menganggap kita beriman. 所以当我们凡事顺利的时候，我们就觉得我的信心是充足的、满满的信心的。 Orang yang bermasalah dianggap kurang beriman. 那些有碰到问题的、正在面对问题的，他的信心是不足的。 Atau jangan-jangan kita tidak mengalami masalah karena Tuhan melihat iman kita kurang kuat supaya jangan dikasih masalah. 或者是神看我们这个信心不足的人，以至于他不把这个考验临到我们呢？ Sementara orang yang mengalami masalah justru karena Tuhan melihat mereka sanggup menghadapi masalah itu dengan iman mereka. 恰是因为那些有信心的人，神允许考验临到他们，因为他们有足够的信心来面对。 Jadi ibu-ibu, mari kita terus-menerus memeriksa iman kita. 所以姐妹们，我们要不断的审查我们自己内在的信心。 Iman kita itu tidak dijamin dengan berapa lama kita menjadi orang percaya. 我们的信心不能用我们跟随主多少的时间来衡量它。 Iman itu diukur dari kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. 我们的信心有多深有多浅，只在于我们与神的关系有多密切。 Dan sebenarnya kita tidak sanggup kalau terlepas sedikit pun dari Tuhan. 我们凡事都做不到。假如我们一刻离开神一刻而已，我们什么都做不到。 Itu sebabnya kita selalu harus mengandalkan Tuhan. 所以在凡事上，我们要仰赖神， Selalu bergantung kepada Tuhan. 常常依靠他。 Dan kita tidak pernah bisa mengatakan, oh hari ini imanku kuat. 以至于我们不能说今天我的信心是充足的。 Tetapi dengan terbuka kita boleh minta, Tuhan ujilah aku, tetapi tetap besertalah dengan aku. 以至于我们可以开口向神说：“主啊，你考验我，但是求你的能力复辟我，与我同在。” Mari kita menjadi orang Kristen yang tetap bersandar kepada Tuhan. 让我们做一个常常依靠神的儿女们。 Karena zaman ini adalah zaman yang akan semakin kuat membuat kita meragukan Tuhan. 因为现代的世代越来越多的事件，让我们越来越不想依靠，不能依靠神。 Banyak kejadian bisa membuat kita beralih dari Tuhan. 很多事件把我们的注意力从主那里挪开了。 Mari kita tetap teguh dengan iman kita bersama dengan Tuhan. 让我们坚固我们的信心，常常恳求神与我们同在， Terus berdoa dan mendekat kepada Tuhan. 持续的不断的祷告，恳求神与我们在一起。 Ketika kuat, ketika lemah, selalu dekat dengan Tuhan. 无论我们有多刚强，无论我们多软弱，我们都求神与我们同在。 Jangan pernah berkata, hari ini saya tidak perlu Tuhan. 永远不要说今天神啊，我不需要你。 Semoga bagian dari cerita yang tercatat dalam Alkitab ini meneguhkan kita, mengingatkan kita kembali. 希望今天我们读的经节，我们听的信息，能够坚固我们，也能够更新我们的灵命。 Mari kita berdoa. 我们来做一个结束祷告。 Bapak Surgawi, terima kasih untuk satu bagian ini yang boleh mengingatkan kami kembali untuk selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan. Tuhan jangan pernah membiarkan kami berpikir bahwa kami kuat tanpa Tuhan. Karena sebenarnya sejenak sedikit pun kami tidak bisa terlepas dari Engkau Tuhan. Biarlah kami selalu
Di dalam kelemahan kami justru mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Sertai kami menjadi saksi-saksi-Mu di zaman yang semakin penuh dengan berbagai godaan tantangan yang bisa mengalihkan iman kami dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amen。 Shalom ibu-ibu. 姐妹们平安， Tuhan memberkati. 愿神祝福我们每一位。